Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak hari ini? Diharap kamu semua sihat hendaknya. Okey, hari ini Muallimah nak mengajar Bahasa Melayu tahun 3. Tema kekeluargaan, unit 1, keluarga cergas, tajuk Bantu Membantu di Dapur, buku teks muka surat 5. Sebelum tu, Muallimah nak menekankan, sediakan buku teks anda. Buku teks ni sangat penting sebab apa yang Muallimah ajar semuanya ada di dalam buku teks. Okey? Okey, jom kita tengok pula apa objektif. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat nombor 1, membaca sekurang-kurangnya 3 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan baik. Kedua, membina ayat majmuk berdasarkan gambar. Yang ketiga, membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Bantu membantu di dapur. Apa yang kamu dapat lihat di paparan skrin di sini? Nampak tak? Kalau nampak, apa yang ada di dalam gambar itu? Siapa yang dapat tahu? Sebelum tu, sila buka buku teks, buku surat 3. Gambarnya berdasarkan daripada muka surat 3. Okey. Ini adalah keluarga Encik Abdul Aziz dan Puan Zainab. Okey. Yang bertudung pink itu pula, yang berbaju kurung, cantik manis, namanya Nabila. Berbaju t-shirt, baju kemeja, warna kuning, itu siapa? Itu adalah... Siapa jawab? Siapa? Nasri, betul. Dia pakai bukan baju kemeja lah. Dia pakai baju t-shirt berkolar. Betul. Okey, kita tengok di sini pula. Apa itu ayat tunggal dan ayat majmuk? Siapa tahu? Angkat tangan. Ada tak yang tahu? Okey, mungkin ada yang tahu ataupun yang masih ingat. Ada pula yang tidak tahu. Kita tengok ayat tunggal. Ayat tunggal ini ialah terdiri pada satu subjek dan satu predikat. Contoh. Kita baca ayat contohnya. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Dapat tak anak-anak lihat? Perkataan ibu diwarnakan dengan warna merah. Tempat ini sungguh cantik berwarna ungu. Kenapa setiap perkataan ini diwarnakan? Siapa tahu? Sebab kita nak tengok mana satu subjek, mana satu predikat. Subjek siapa? Ibu. Subjek mestilah berdiri di hadapan ayat. Predikat yang berwarna ungu ini, tempat ini sungguh cantik di belakang ayat. Kita lihat pula apa itu ayat majmuk. Ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal yang digabungkan dengan kata hubung. Kata hubung yang digunakan seperti dan, atau, kerana, sambil, lalu dan sebagainya. Banyak lagi sebenarnya.
Kita tengok contoh bagi ayat majmuk. Dapat tak anak-anak lihat ada jadual di sini? Sebelah kanan ada ayat tunggal. Sebelah kiri pun ada ayat tunggal. Yang di bahagian tengah pula kata hubung. Mari kita lihat apa ayat tunggal yang ada di sini. Oh, dia keluar kata hubung dulu. Kata hubung apa ini? Dan betul. Seterusnya. Ali pergi ke pasar raya. Seterusnya. Rahim pergi ke pasar raya. Okey. Apa yang kamu dapat lihat di dalam ayat yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri? Siapa dapat jawab? Dan satu lagi, apakah ayat yang sama di sebelah kanan dan sebelah kiri? Pergi ke pasar raya, betul. Ayat pada pangkal di hadapan ayat tu, ayat pula ada nama Ali dan Rahim. Kita tengok, Ali adalah subjek, Rahim pula adalah subjek. Okey. Macam mana nak jadikan dia ayat majmuk? Cuba ayat ini kita buat. Ali pergi ke pasar raya dan Rahim pergi ke pasar raya. Macam tak sesuai lah. Apa kata? Kita guna kata hubung dan, iaitu kita gabungkan nama Ali dan Rahim supaya ayatnya lebih kemas. Kalau kita guna ayat yang tadi, memang kita guna kata hubung, tapi macam terlalu panjang. Ali pergi ke pasar raya dan Rahim pergi ke pasar raya. Pun ada kata hubung. Tapi disebabkan pergi ke pasar raya adalah ayat yang sama, jadi kita buang salah satu, kita jadikan seperti ini. Ali dan Rahim pergi ke pasar raya. Senang tak? Siapa yang tak faham? Faham? Alhamdulillah. Maksud di sini, ayat ini Ali dan Rahim adalah subjek di hadapan. Kita boleh gabungkan namanya Ali dan Rahim. Pergi ke pasar raya adalah ayat yang sama. Di sebelah kanan dan sebelah kiri sama. Jadi untuk memudahkan ia, Ali dan Rahim pergi ke pasar raya. Apa ni? Apa ini? Okey, jom kita baca bersama-sama. Okey, Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula
menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Kita tengok di sebelah ini. Jom kita kenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam petikan ini. Mari kita sama-sama mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, sebelum itu, kata kunci untuk mencari ayat tunggal dan ayat majmuk dalam petikan. Di sini Mu'alimah dah sediakan kata kunci iaitu ayat tunggal hanya satu subjek dan satu predikat. Manakala ayat majmuk harus ada kata hubung di dalam ayat. Nampak tak? Okey. Kita tengok di sini. Di sini ada satu perenggan yang telah Mu'alimah foto untuk kita sama-sama mencari mana satu ayat tunggal dan satu pula ayat majmuk. Kita baca ayat yang pertama. Nabila ke dapur. Nabila adalah subjek. Ke dapur merupakan predikat. Okey, dan ayat ini ialah ayat apa? Ayat tunggal atau ayat majmuk? Betul, ayat tunggal. Kenapa ayat tunggal? Sebab ada satu subjek dan satu predikat sahaja. Bagus. Ayat yang kedua pula, kita baca ya. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Di dalam ayat ini, ada perkataan yang telah diwarnakan dengan warna kuning. Apakah perkataan itu? Siapa dapat jawab? Betul. Dan ini kata apa? Kata hubung. Okey, kita lihat. Nabila ini adalah apa? Nabila merupakan subjek. Melihat ibunya membersihkan ikan, daging adalah predikat. Sayuran yang baru dibeli merupakan predikat juga. Dan yang terakhir berwarna kuning ini adalah kata hubung. Jadi, Mu'alimah nak tanya ni. Ini ayat apa? Ayat tunggal ke ayat majmuk? Siapa dapat jawab? Betul, ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Ayat majmuk harus ada kata hubung. Nampak tak di situ? Okey, kita lihat ayat yang seterusnya. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Cikgu nak tanya, untuk menguji awak faham atau tidak, di manakah subjek dalam ayat ini? Siapa yang dapat jawab? Betul, Encik Abdul Aziz merupakan subjek. Predikat? Betul. Pula membawa barang-barang kering merupakan predikat. Kita lihat ayat yang seterusnya. Sebelum itu, ini ayat apa? Betul, ayat tunggal. Kita tengok yang seterusnya. Ayat yang seterusnya. Nasri membantu ayahnya. Siapa nak jawab? Di manakah subjek dalam ayat ini? Betul, Nasri merupakan subjek.
membantu ayahnya merupakan predikat. Kita lihat slide yang seterusnya. Nyatakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam perenggan ini. Buat latihan ini dalam buku latihan. Okey. Kamu nak kita sama-sama mencari ayat majmuk dan ayat tunggal? Kalau nak, jom kita sama-sama cari, kemudian kamu salin balik apa yang kita bincangkan ini ke dalam buku latihan. Okey, ayat yang pertama. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Ayat ini merupakan ayat apa? Ayat tunggal. Sebab tidak ada kata hubung dalam ayat ini. Seterusnya, kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Ayat apa ini? Ayat majmuk. Okey, kenapa ayat majmuk? Betul, sebab ada kata hubung, iaitu kerana. Kerana adalah kata hubung. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Ini ayat tunggal atau ayat majmuk? Betul, ayat tunggal. Okey, seterusnya minda kita pula akan cerdas. Ayat ini ayat majmuk atau ayat tunggal? Betul, ayat tunggal. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Ayat yang terakhir ini ayat tunggal atau ayat majmuk? Betul, ini merupakan ayat majmuk kerana ada kata hubung sambil. Okey, aktiviti uji minda. Mari kita membina ayat majmuk berdasarkan gambar. Okey. Okey. Semua nampak tak gambar ni? Nampak? Okey, ini gambar dua orang budak sedang bermain basikal. Kita tengok ayat untuk gambar ini. Apa ayat yang? Kita tengok ayat. Nombor 1. Ali sedang bermain basikal di taman. Yang kedua, Safwan sedang bermain basikal di taman. Macam mana kita nak jadikan ayat ini ayat majmuk? Ayat 1 dan ayat 2 merupakan ayat tunggal. Jadi, nak mencantumkan ia, kita perlu guna kata hubung apa? Siapa tahu? Siapa? Okey, betul. Kata hubung dan. Macam mana pula nak bagi ayat ini cantik dan tak terlalu panjang? Kalau digabungkan, Ali sedang bermain basikal di taman dan Safwan sedang bermain basikal di taman. Macam tak berapa
Okey. Jadi, untuk menjadikan ia ayat majmuk, kita buang predikat yang nombor 2. Sedang bermain basikal di taman. Jadi, kita gabungkan nama Ali dan Safwan sedang bermain basikal di taman. Betul. Seterusnya. Ini gambar apa pula ini? Gambar kakak yang pening. Nak pilih baju merah. Baju apa ni? Baju kurung merah dan baju kurung biru. Tengok ayatnya. Saya nak pakai baju kurung berwarna merah. Saya nak pakai baju kurung berwarna biru. Apakah kata hubung yang sesuai untuk menjadikan ayat ini ayat majmuk? Kata kunci dia. Kata kunci dia apa? Okey. Kita dapat tengok gambar ni. Dia kelirulah. Nak pakai baju kurung warna merah ataupun baju kurung warna biru. Kata hubung yang sesuai ialah atau. Saya nak pakai baju kurung berwarna merah atau biru. Okey. Kita tengok perbezaan ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal. Ayat tunggal, kita dapat lihat di sini, satu subjek dan satu predikat. Seperti yang dinyatakan tadi, ayat tunggal ini adalah hanya satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal juga tidak mempunyai kata hubung. Itulah kata kuncinya. Tak ada perbezaannya, bukan kata kunci. Perbezaan ayat tunggal dan ayat majmuk. Manakala ayat majmuk, dua atau lebih subjek dan predikat dalam satu ayat mempunyai kata hubung. Nak lebih senang, dia ada kata hubung. Betul ayat majmuk. Masih tak? Ingat tak? Apa kata hubung yang telah Muklimah bagi contoh tadi? Apa? Betul. Dan, seperti, kerana, lalu. Itu adalah kata hubung. Ada soalan nak ditanya? Anak-anak semua faham atau tidak? Yeay, kelas dah tamat. Jangan lupa buat latihan di buku aktiviti muka surat 2. Assalamualaikum semua. Semoga berjumpa lagi anak-anak. Bye-bye.